Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 2 tingkatan 4. 2.3 Analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran. Okey, jom kita lihat apa yang ada dalam bab ini. Para peniaga perlu peka kepada perubahan dalam persekitaran yang melibatkan faktor luaran dan dalaman. Kedua-dua faktor ini boleh dikaji dengan melakukan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT dapat digunakan untuk meningkatkan strategi perniagaan untuk merealisasikan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, kita tengok satu-satu. Apakah itu faktor dalaman? Faktor dalaman ialah merujuk kepada faktor-faktor yang dimiliki oleh syarikat yang boleh memberi kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah organisasi. Okey, yang pertama ialah gaya pengurusan. Kedua, sumber manusia. Ketiga, pemasaran. Keempat, pengeluaran. Kelima, penyidikan dan pembangunan. Keenam, keuangan. Dan ketujuh ialah teknologi maklumat. Jadi, awak semua kena hafal dan ingat 7 faktor jualan yang memberi kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah organisasi. Ada 7 ya, ingat tu. Seterusnya, kita akan tengok dulu yang pertama tadi, gaya pengurusan. Okey, apakah itu gaya pengurusan? Gaya pengurusan ialah teknik mengurus sesebuah perniagaan yang akan memacu pertumbuhan perniagaan. Gaya pengurusan yang pertama, laissez-faire. Apa itu laissez-faire? Majikan terlalu memberi ruang atau kebebasan kepada pekerja akan mewujudkan tingkah laku pekerja yang sukar dikawal dan matlamat sukar dicapai. Maksudnya, laissez-faire ni ialah majikan yang terlalu baik dan memberi kebebasan kepada pekerjanya untuk membuat keputusan. Yang kedua ialah sokongan. Apakah gaya pengurusan sokongan? Gaya pengurusan sokongan ialah perhubungan yang baik terjalin antara majikan dan pekerja tetapi masih wujud risiko kegagalan mempengaruhi pekerja bagi mencapai matlamat. Maksudnya, dalam gaya pengurusan sokongan, perhubungan adalah terjalin baik antara majikan dan pekerja tetapi masih lagi wujud risiko bagi pekerja mencapai matlamat organisasi. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah jenis-jenis gaya pengurusan ya. Seterusnya ialah yang ketiga, gaya pengurusan sederhana. Apa itu gaya majikan sederhana? Majikan bijak menjaga hubungan dengan pekerja dengan memberi motivasi agar pekerja berusaha mencapai matlamat. Bermakna dalam gaya pengurusan sederhana, majikan sentiasa memberi motivasi kepada pekerja-pekerjanya. Seterusnya, gaya pengurusan yang keempat. Apa itu gaya pengurusan yang keempat? Autokratik. Apa itu autokratik? Autokratik ialah majikan yang tegas dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja. Matlamat akan tercapai dengan ketegasan. Takutnya kalau dapat majikan macam ni. Okey, tapi kita tidak boleh terlalu tegas dengan kita punya pekerja kerana ia akan menimbulkan ketidakpuasan hati dalam hati pekerja kita. Seterusnya, yang kelima, gaya pengurusan yang kelima, demokratik. Apakah itu gaya pengurusan demokratik? Gaya pengurusan demokratik, majikan mengamalkan toleransi dan menjalankan hubungan yang baik dengan pekerja serta berupaya mempengaruhi pekerja untuk berusaha mencapai matlamat. Inilah yang kita mahukan.
majikan yang mengamalkan toleransi dan menjalinkan hubungan baik dengan pekerja. Dengan secara tidak langsung, pekerja akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat syarikat. Seterusnya ialah sumber manusia. Okey, sumber manusia yang mencukupi dan berkemahiran tinggi akan menjadikan perniagaan menjadi lebih berdaya saing. Sumber manusia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber manusia dalaman dan juga sumber manusia luaran. Okey, apa itu sumber manusia dalaman? Iaitu pekerja yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Sumber manusia luaran pula ialah pengambilan pekerja dari luar organisasi. Yang ketiga, pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran ialah strategi pemasaran yang baik dan kukuh dapat mempengaruhi permintaan pengguna terhadap barang dan perkhidmatan, dan melibatkan elemen-elemen campuran pemasaran, iaitu ada 4 ya: produk, promosi, pengedaran dan juga harga. Ingat dan hafal keempat-empat promosi pemasaran ini. Pengeluaran. Apakah itu pengeluaran? Pengeluaran ialah barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan adalah bermutu dan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Bila barang pengeluaran kita berkualiti, secara tak langsung pengguna akan membeli barangan kita. Betul tak? Okey, seterusnya ialah keuangan. Keuangan ialah struktur keuangan organisasi yang kukuh membolehkan sumber keuangan digunakan secara optimum untuk memajukan perniagaan. Maka, sesebuah perniagaan perlu ada struktur keuangan yang stabil untuk mengoptimumkan lagi dan memajukan lagi perniagaannya. Seterusnya, kita akan lihat pula teknologi maklumat. Apakah itu teknologi maklumat? Sistem teknologi maklumat yang cekap dan berkesan membolehkan organisasi menjalankan urusan perniagaan dengan pembekal dan pelanggan dengan segera dan tepat. Keputusan perniagaan dapat dibuat dengan serta-merta. Apabila kita menggunakan teknologi maklumat, segala perancangan dan juga tindakan yang kita buat untuk perniagaan kita akan dapat dilakukan dengan segera. Seterusnya, penyelidikan dan pembangunan. Apakah itu penyelidikan dan pembangunan? Dengan adanya penyelidikan dan pembangunan, perniagaan dapat meningkatkan mutu keluaran dan memperkenalkan keluaran baharu di pasaran. Melalui penyelidikan pemasaran, perniagaan dapat mengetahui citarasa pengguna dan trend pasaran semasa. Itulah gunanya penyelidikan dan pembangunan.